Perumpamaan umat ini adalah seperti 4 orang. Tengok umat ni seperti 4 orang. Pertama, seorang yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah, maka dia beramal dengan ilmunya dan hartanya di mana dia menafkahkan pada tempatnya. Itu golongan yang pertama. Dapat ilmu, dapat harta, dia gunakan pada jalan yang benar. Dia beramal dengan ilmu tersebut. Kedua-dua ilmu dan harta menjadi jalan dia untuk mencari keredaan Allah. Adapun golongan yang kedua, seorang yang diberikan ilmu oleh Allah, tapi Allah tak bagi harta. Lalu dia berkata, kalaulah aku mempunyai seperti ini, iaitu kalaulah aku ada harta yang banyak, nescaya aku akan beramal seperti mana orang beramal. Maksud dia, seperti mana orang yang ada harta menafkahkan di jalan Allah, demikianlah kalau aku ada harta, aku pun nak nafkahkan di jalan Allah. Maka Nabi kata apa? Kedua-duanya mendapat pahala yang sama. Masya Allah. Masya Allah. Ya, bayangkan hebatnya. Satu tu diberikan harta. Bila diberikan harta jadi tanggungjawab, jadi amanah nak menguruskan harta tersebut. Ya, nak infakkan. Ya, nak kena ada usaha, kena ada macam-macam lah. Ya, kena ada kesungguhan untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Tapi golongan kedua ni tak ada harta pun. Yang dia ada apa dia? Keikhlasan niat dia. Yang dia ada adalah niat yang benar, niat yang ikhlas. Ya Allah, kalau aku ada harta pun ya Allah, ya, aku nak buat macam mana orang tu buat. Apa kata Nabi? Kedua-duanya mendapat pahala yang sama. Masya Allah. Allah Al-Barur Rahim. Allah yang maha baik, Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Jadi sahabat-sahabat, kalau yang dah banyak harta, kalau yang dah ada harta, memang kita kena berjuang tuan-puan untuk menafkahkan harta kita di jalan yang Allah redai. Ya, macam satu kisah yang Zah pernah ceritakan. Kenapa perniagaan ada seorang hamba Allah. Ya, dia ada kebun tuan-puan dan kebun dia sangat makmur. Ya, kebun dia memberikan pulangan yang banyak, yang lumayan kepada dia. Sampaikan seseorang yang lain mendengar suara yang memerintahkan kepada awan yang sedang menampung air yang banyak. Dengar suara memerintahkan kepada awan tersebut, wahai awan, beraraklah kamu lalu tumpahkanlah air hujan ke atas kebun fulan bin fulan. Sampai macam tu sekali. Dalam hadis Nabi sebut. Ya, berarak kamu wahai awan sampai atas kebun fulan bin fulan, curahkan air. Turunkan air hujan. Suburi tanaman dia, suburi kebun dia. Lalu laki-laki ni pergi ke kebun tersebut sehingga bertemu dengan seorang laki-laki dan laki-laki yang dengar suara tadi pun tanya, siapa nama kamu? Apakah kamu Fulan bin Fulan? Ya, jadi bila dengar nama tadi, nama yang sama dengan apa yang didengar, seruan tadi yang suruh air, awan mengangkut air ni, ya, supaya curahkan hujan di atas kebun tadi, ada satu nama disebut, jadi nama tu sama. Jadi menyebabkan laki-laki tu tanya, apa yang telah engkau lakukan? Ya, apa yang telah engkau lakukan? Sampai macam ni kemakmuran yang Allah berikan kepada kebun kamu. Bahkan aku telah mendengar awan diperintahkan untuk menurunkan hujan di atas kebun kamu. Apa jawab laki-laki itu? Ya, Allah mengurniakan aku rezeki daripada kebun ini. Lalu aku bagikan kepada 3 bahagian. Satu bahagian adalah untuk nafkah diriku dan keluarga aku. Satu bahagian maknanya apa? Untuk makan minum mereka sekeluarga. Ya, untuk keperluan mereka sekeluarga. 1/3 lagi itu aku infakkan di jalan Allah. Aku sedekahkan, aku bantu orang lain 1/3. Adapun 1/3 yang terakhir itu adalah menjadi modal pusingan. Aku beli baja ke, ya, nak mengairi balik upah pekerja dan sebagainya 1/3 yang lain. Demikianlah aku, ya, membahagikan bahagian kepada apa yang telah Allah kurniakan, rezeki yang telah Allah kurniakan kepada aku. Jadi orang ada harta itu kena cermat, kena amanah, kena tanggungjawab. Ya, jadikanlah itu sebagai jalan Allah redha kepada kita. Bagi yang tidak ada harta, ya, tak banyak mana ustazah, tak ada apa pun, ya. Orang kata cukup-cukup untuk kita makan, tetap walaupun sikit keluar juga sedekah sikit. Walaupun sikit keluar juga infak sedikit. Tapi nak bagi tahu tak macam golongan pertama tadi, memang Allah kurniakan dia banyak harta. Tapi kita yang belum ada harta yang banyak ni tuan-puan sekalian, kat sini kita kena bijak. Kenapa? Ya Allah, berniat, bersihkan hati kita. Bersihkan, ya Allah ya Tuhan. Aku berharap, ya Allah,
Kalaulah aku ada harta seperti fulan bin fulan, aku ada banyak duit macam dia, insya-Allah ya Allah. Ni kita beradab bercakap dengan Allah. Insya-Allah ya Allah. Semoga engkau mudahkan aku jadi macam orang tu. Jadi orang yang mencari redha engkau dengan jalan menafkahkan harta pada jalan yang engkau redai. Masya Allah tuan-puan, ada sahabat-sahabat kita ya Allah. Ya, kayanya tu memang tak terkira lah. Ustazah baru je dengar semalam ya daripada seorang sahabat. Ada sahabat kita tu bayar cukai pendapatan je 31 juta. Allahu Akbar. Ya, 31 juta. Bukan rupiah, ringgit Malaysia. Ya. Sepatutnya LHDN minta dia bayar 35 tak silap Ustaz, 35 juta. Jadi dia minta ni lah pertimbangan. Dia kata dah banyak dah bayar 30 sampai 31 juta. Yang 4 juta tu nak minta pertimbangan lah. Tapi Ustazah dengar tu memang senyap kejap lah ya. Masya Allah, itu bayar cukai je 31 juta. Jadi hartanya sebanyak mana? Allahu Akbar. Sebanyak mana? Jadi beliau pun memang kalau ke mana-mana tu dengan jet peribadi, ya, bukan lagi dengan kereta biasa ni, tak ada dah dengan jet peribadi. Masya Allah, Allah kurniakan rezeki yang sangat luas kepada beliau. Ya, kita berniat, ya Allah, kalau aku ada rezeki yang luas, kalau aku ada harta, aku nak jadi orang soleh yang dapat menafkahkan harta ini pada jalan yang engkau redai. Nabi kata, kedua-duanya dengan niat yang mulia tadi mendapat pahala yang sama. Ada penggolongan yang ketiga, diberikan harta oleh Allah tapi tidak diberikan ilmu. Okey, tuan-puan, yang ini kita kena awasi ya. Ustaz habiskan dulu hadis lah ya, baru Ustaz ulas ya. Golongan ketiga, diberikan harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Ya, dia bertindak melulu pada hartanya. Dia menafkahkan tidak pada tempatnya. Dan golongan keempat, seorang yang tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu oleh Allah dan dia berkata, seandainya aku ada ilmu, seandainya aku ada harta, nescaya aku akan melakukan seperti yang golongan ketiga tadi buat. Apa dia? Ada ilmu, ilmu tak cari, ada harta tak ada ilmu, harta pula digunakan di jalan yang salah. Maka untuk yang berniat yang macam tadi tu tuan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, fahuma fil wizri sawaun, maka kedua-duanya mendapat dosa yang sama. Makna kata dia punya niat kesungguhan nak buat tak baik tu sampai dia cakap, kalau aku ada harta pun aku buat macam dia kan, nak berjudi juga. Kalau aku ada harta pun aku naik juga pusat perjudian. Kalau aku ada harta, aku takkan sedekah. Aku cari susah, takkan senang-senang nak bagi orang. Kalau ada yang macam ni tuan-puan sekalian, belum ada harta tapi dah niat macam tu, ini sama macam orang golongan ketiga, diberikan harta tapi dinafkahkan tidak pada jalan yang sepatutnya. Kenapa? Sebab dia tu diberikan harta tetapi tidak diberikan ilmu oleh Allah. Ustazah ulas sikit kat sini ya tuan-puan sekalian. Sebab itu kita mengajak masyarakat kepada menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ustazah nak pujilah sikit sahabat Ustazah ya, iaitu Prof Muhaya. Sebab ya, bila Ustazah ini pasal baru lagi Ustazah baca dan Ustazah dengar daripada Facebook beliau. Ya, dia kata, ataupun mungkin dalam Instagram ya, saya ingat dah. Ya, dia kata jangan hanya sibuk mencari harta tapi tidak sibuk mencari ilmu. Jadi Ustaz kata bagus. Kalau kadang-kadang kalau macam orang macam ustaz-ustazah ni yang cakap ya tuan-puan, mungkin itu macam satu ayat yang biasa lah ya, yang biasa. Mungkin juga sebab mungkin yang bercakap ni pun harta pun tak ada ya, mungkin macam tu. Tapi bila yang sebut ni orang berharta, orang pernah rasa berduit tu macam mana, orang pernah ada kluster, maknanya boleh duduk dah pada kelas-kelas yang kluster-kluster yang hebat-hebat tu. Tapi bila mereka, golongan seumpama ini, memberikan penekanan, jangan hanya sibuk cari harta, kena sibuk cari ilmu juga. Tengok, jangan sampai masa kita lebih banyak untuk cari harta daripada cari ilmu. Jangan sampai tenaga kita lebih banyak, ya, kita kerah tenaga kita untuk kumpul harta daripada cari ilmu mengenal Allah. Sebab musibah
diberikan harta tapi ilmu tidak bertambah. Musibah, diberikan harta tapi tidak ada ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Musibah yang sangat besar. Diberikan harta tapi tak tahu hukum syariat apa dia. Tak tahu macam mana nak mengeluarkan zakat, tak tahu serba-serbi tentang soal wakaf macam mana, nak nafkahkan macam mana. Jadi ini kita kena ambil perhatian ya. Nabi sebutkan dalam hadis yang telah Ustazah bacakan sebentar tadi. Ini adalah Tahfiz Madinatul Huffaz fasa yang kedua yang sekarang dalam pembinaan. InsyaAllah doakan supaya ia berjaya, dan insyaAllah kita harap satu hari nanti sempurnalah kompleks Tahfiz Madinatul Huffaz pada fasa yang kedua ini, yang boleh menampung hampir kurang lebih 400 orang pelajar insya-Allah, lengkap dengan asramanya. Ini adalah suasana pembangunan yang berada pada ground floor dan sekarang sedang buat persiapan untuk masuk ke tingkat yang kedua.